merupakan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu perbandingan di antara falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum kita masuk kepada perbandingan antara falsafah, saya ingin menerangkan serba sedikit berkenaan apa yang terkandung di dalam falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Kita mulakan dengan falsafah pendidikan barat. Falsafah pendidikan barat boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu falsafah pendidikan barat tradisional dan falsafah pendidikan barat moden. Di dalam falsafah pendidikan barat tradisional terdapat dua mazhab utama, iaitu mazhab realisme dan mazhab idealisme. Selain itu, di dalam falsafah pendidikan barat tradisional terdapat dua aliran falsafah, iaitu aliran falsafah perennialisme dan aliran falsafah esensialisme. Di dalam falsafah pendidikan barat moden pula terdapat dua mazhab yang berpengaruh dan terkenal, iaitu mazhab pragmatisme dan mazhab eksistensialisme. Selain itu, terdapat juga dua aliran falsafah di dalam falsafah pendidikan barat moden, iaitu aliran falsafah progresivisme dan aliran falsafah rekonstruksionisme. Seterusnya kita masuk kepada falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam mempunyai bentuk pendidikan, iaitu pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal ke arah membentuk individu yang beramal soleh, berakhlak mulia, bertakwa serta berilmu pengetahuan untuk membina masyarakat yang harmoni, hormat menghormati dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dapat dilihat di sini bahawa falsafah pendidikan Islam menekankan aspek pendidikan seumur hidup, perkembangan menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek, serta pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah untuk kebahagiaan di dunia dan mencapai kesejahteraan di akhirat. Seterusnya kita masuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Di dalam kandungan falsafah pendidikan kebangsaan telah dinyatakan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan fizikal berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan tidak wujud secara tiba-tiba. Ianya telah dirancang dengan teliti dan mempunyai acuannya yang tersendiri. Acuan yang digunakan adalah diambil daripada komponen-komponen yang terbaik daripada falsafah pendidikan barat dan juga falsafah pendidikan Islam. Seterusnya kita akan masuk kepada perbandingan di antara falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan kebangsaan berdasarkan 5 kriteria, iaitu masyarakat dan pendidikan, orientasi ilmu, pembelajaran murid, pengajaran guru serta matlamat pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Ihsan dan rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Sebagaimana yang kita tahu, falsafah pendidikan mempunyai 3 aliran, iaitu falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan barat pula terbahagi kepada 2, iaitu falsafah pendidikan barat tradisional dan barat moden. Jadi apa yang ingin saya bahaskan di sini adalah tentang perbandingan antara ketiga-tiga falsafah ini mengikut aspek masyarakat dan pendidikan. Yang pertama adalah falsafah pendidikan barat. Menurut falsafah pendidikan barat tradisional, sekolah merupakan ejen pembudayaan di mana institusi ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian ataupun akhlak seseorang individu itu. Iaitu jika baiknya sistem persekitaran pembelajaran di sekolah, maka ia secara tidak langsung dapat menghasilkan individu yang baik dari segi akhlaknya.
Pendidikan yang mereka gunakan ialah pendidikan kognitif, iaitu pendidikan yang hanya mementingkan hal-hal akademik sahaja. Yang kedua pula ialah Barat Moden. Barat Moden berpendapat bahawa sekolah ialah sekolah yang memajukan masyarakat, di mana sekolah dan masyarakat mempunyai hubung kait yang sangat kuat, iaitu jika sistem pembelajaran di sekolah sangat berkualiti, maka ia secara tidak langsung dapat membentuk masyarakat yang baik sesuai dengan pendidikan yang mereka gunakan, iaitu pendidikan yang bersepadu, di mana seseorang individu bukan sahaja dapat memperoleh ataupun dapat menguasai ilmu akademik, malah ia juga turut menguasai ilmu-ilmu moral dan sosial. Okey, falsafah pendidikan yang kedua ialah falsafah pendidikan Islam, iaitu mereka berpendapat bahawa pendidikan ialah pendidikan sepanjang hayat, iaitu yang merupakan suatu proses pembelajaran sepanjang hidup, di mana ia memotivasikan diri untuk seseorang individu itu menguasai ilmu dan menghayati nilai-nilai murni untuk diaplikasikan dalam diri. Ia juga turut menggunakan pendidikan yang bersepadu, menyeluruh dan seimbang, iaitu seseorang individu itu akan menguasai semua ilmu-ilmu, bukan sahaja ilmu-ilmu akademik, malah ia juga dapat menguasai ilmu-ilmu moral dan sosial supaya dapat menghasilkan seorang insan yang lengkap dan sempurna dari segi iman, ilmu dan amalnya. Akhir sekali, falsafah pendidikan kebangsaan berpendapat bahawa pendidikan ialah usaha berterusan, di mana ia adalah proses pembinaan yang berterusan dari segi kemahiran, nilai, budaya dan kepercayaan, supaya pada akhirnya dapat melahirkan individu dan masyarakat yang aman, harmoni, makmur dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nurul Asmina binti Muhammad Roslan, berpegangkan nombor kad metrik di 201920913337. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara falsafah barat, falsafah Islam dan falsafah kebangsaan dari sudut kriteria orientasi ilmu. Orientasi ilmu merupakan arah aliran ilmu yang diikuti dalam setiap falsafah, di mana tujuannya bagi memperluaskan wawasan ilmu serta berkemampuan berfikiran secara kreatif dan inovatif. Selain itu, ianya juga bertujuan bagi memperkembangkan masyarakat yang berasaskan ilmu pengetahuan. Dalam erti kata lain, ianya merupakan suatu konsep kajian lanjutan ilmu pengetahuan yang memberi kesan terhadap pelbagai aspek kehidupan dan pendidikan yang perlu dikuasai oleh setiap mahasiswa. Aliran falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua cabang utama, iaitu tradisional dan moden. Tradisional juga dikenali sebagai perennialisme dan esensialisme. Aliran ini memberikan fokus kepada bidang sains, kesusasteraan dan kemanusiaan, iaitu perkembangan diri. Prinsip perkembangan diri perlu diajar sebelum fakta. Sebagai contoh, dalam sains diajar penangkulan saintifik sebelum fakta sains. Penekanan diberikan kepada perkara-perkara asas. Kurikulum diberikan tumpuan kepada kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Ianya juga melibatkan pengkhususan, iaitu perihal menjurus kepada sesuatu bidang mengikut kemahiran dan kebolehan bagi memenuhi keperluan dan kehendak. Kurikulum pula ditentukan oleh guru, sekolah dan pusat. Aliran ini mementingkan standard yang tinggi dan cermelang. Di sini jelaslah bahawa tumpuan khas hanya diberikan kepada mereka yang cemerlang. Selain itu, saya juga ingin menjelaskan tentang aliran moden yang juga dikenali sebagai progresivisme dan rekonstruksionisme. Arah aliran yang diikuti ialah bersepadu dan multidisciplinary. Sebagai contoh, bidang kesusasteraan, subjek praktikal dan vocational. Ianya melibatkan aliran yang umum. Kurikulumnya berasaskan keperluan dan minat murid. Dalam erti kata lain, murid berhak memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Standard yang ditekankan adalah setara, anjal dan fleksibel. Tumpuan khas diberikan kepada mereka yang pencapaiannya rendah.
Okey, seterusnya mengenai falsafah pendidikan Islam. Pendidikan yang berterusan ini ke arah memperkembangkan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak, beramal soleh dan bertakwa bagi membina masyarakat yang harmoni dan saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Aliran ini berpaksikan kepada kepatuhan dan kepercayaan kepada agama Islam. Sebagai contoh, pendidikan akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Orientasi ilmunya terbagi kepada dua bahagian, iaitu ilmu nakli, wahyu daripada Allah, dan ilmu akli, iaitu ilmu akal seperti falsafah dan sains. Tujuannya bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Akhir sekali, saya ingin menjelaskan tentang falsafah pendidikan kebangsaan, ianya secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang. Penekanan diberikan kepada kurikulum, pembelajaran dan prestasi murid. Tujuannya adalah bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan perbandingan falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan kebangsaan menerusi aspek pembelajaran murid. Pembelajaran murid adalah proses di mana berlakunya interaksi antara guru dengan murid agar berlakunya proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan atau kemahiran penguasaan atau pembentukan sikap dan kepercayaan pada murid. Konsep belajar murid menerusi falsafah pendidikan barat tradisional ialah yang pertama, pembelajaran ditumpukan terhadap pengetahuan dan maklumat, iaitu pengajaran maklumat yang berbentuk fakta. Yang kedua, kandungan subjek dibahagikan kepada beberapa unit secara terasing. Pembahagian ini adalah bagi memudahkan aktiviti pembelajaran dan murid dapat menghayati segala ilmu yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga, rancangan pengajaran disusun oleh guru mengikut topik tertentu, iaitu dengan menggunakan kaedah didaktik, iaitu guru mengajar dan murid belajar segala isi yang disampaikan tanpa menanya sebarang soalan. Manakala konsep pembelajaran murid menerusi falsafah pendidikan barat moden ialah yang pertama, pembelajaran ditumpukan terhadap penyelesaian masalah dan peranan individu. Murid-murid haruslah berkebolehan untuk mencari alternatif penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang timbul. Yang kedua, kandungan subjek dibahagikan secara bersepadu. Ini adalah bertujuan untuk menyampaikan sesuatu ilmu secara terperinci. Dan yang ketiga, rancangan pengajaran disusun mengikut minat dan masalah murid. Sistem sekolah dan guru tidak mempunyai hak untuk menentukan matlamat pendidikan kepada murid-murid. Seterusnya, konsep pembelajaran murid menerusi falsafah pendidikan Islam ialah yang pertama, pembelajaran berlaku secara berterusan. Ini adalah bertujuan supaya ilmu yang disampaikan tidak hanya diklasifikasikan kepada pemahaman yang sempit dan terbatas. Yang kedua, tumpuan pembelajaran adalah kepada agama, akhlak dan manusiawi. Islam menekankan konsep tersebut terhadap murid untuk menghasilkan murid-murid yang berkepribadian mulia. Dan yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman murabi, iaitu pengalaman guru.
pembelajaran berasaskan pengalaman adalah suatu proses pembelajaran menerusi refleksi perlakuan. Manakala konsep pembelajaran murid menerusi falsafah pendidikan kebangsaan ialah yang pertama, pendidikan sepanjang hayat, iaitu membawa maksud segala aktiviti pelajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan sepanjang kehidupan seseorang individu. Yang kedua, mengembangkan potensi individu. Perkembangan potensi ini haruslah secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani. Dan yang ketiga adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mendorong pelajar untuk terlibat secara aktif dalam proses dan aktiviti pembelajaran melalui penulisan, pembincangan dan penyelesaian masalah. Nama saya Intisyadah binti Azman di 2019 2091 332. Seterusnya kita pergi kepada falsafah pendidikan barat tradisional. Pengajaran guru bagi falsafah pendidikan barat tradisional adalah perpusatkan guru, di mana dalam mazhab esensialisme mengatakan mereka menganggap guru ini sebagai role model yang perlu dicontohi. Bahkan mereka ini pakar dalam bidang tertentu. Oleh itu, falsafah esensialisme lebih banyak meletakkan pendidikan di bahu guru berbanding pelajar. Tetapi berbeza pula dengan falsafah pendidikan barat moden. Ya, pengajaran guru bagi falsafah pendidikan barat moden adalah berpusatkan pembelajaran yang berpusatkan murid dan pembelajaran yang aktif. Pelajar lebih banyak berperanan penting dalam aktiviti pembelajaran mereka, manakala guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Falsafah pendidikan Islam pula, pengajaran gurunya adalah perpusatkan guru. Ianya sama seperti falsafah pendidikan barat tradisional, kan? Okey, tujuannya adalah untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia kepada pelajar sebagai persiapan untuk kehidupan mereka di dunia dan kehidupan mereka di akhirat. Okey, falsafah pendidikan Islam juga menitik beratkan tentang keperluan rohaniah, akal jasmaniah antara pembangunan duniawi dan ukhrawi. Falsafah pendidikan kebangsaan pula, pengajarannya adalah berorientasikan elektif. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah elektif? Falsafah elektif adalah gabungan dan panduan dari pelbagai sistem dan falsafah yang dipilih, ataupun falsafah pendidikan yang tercipta dari pelbagai sumber. Pengajarannya juga berlaku antara perkaitan dengan falsafah pendidikan barat tradisional, falsafah pendidikan barat moden serta falsafah pendidikan Islam adalah untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan murid dan masyarakat. Yang kedua bagi falsafah pendidikan barat tradisional adalah dapat dilihat daripada aspek pengajaran, penggunaan jadual waktu yang tetap dan masa belajar yang seragam bagi semua mata pelajaran. Contoh, masa pembelajarannya ditetapkan sejarah ialah 3 waktu pembelajaran dalam seminggu. Dalam seminggu ada 40 minit. Jadi dalam 40 minit tersebut, perkara yang nak disampaikan oleh guru adalah isi kandungan sejarah tersebut sahaja. Jadi mereka ini dianggap pakar kerana pelajar akan benar-benar mahir dalam isi kandungan sejarah tersebut. Berbeza pula dengan falsafah moden, iaitu penggunaan jadual waktu yang anjan lebih diubah sesuai masa belajar. Apa yang anda faham tentang jadual waktu anjan? Jadual waktu anjan ni adalah mengubah jadual waktu yang fleksibel dengan 2 ke 3 waktu bersambungan bagi setiap mata pelajaran. Falsafah pendidikan Islam akan ada menekankan tentang 3 corak pengajaran, iaitu 0 ke 6 tahun, yang kedua 7 ke 15 tahun dan yang ketiga 16 tahun dan ke atas. Okey, kita pergi kepada 0 ke 6 tahun. Di 0 ke 6 tahun, cara didikannya adalah perlu didik mereka dengan penuh kasih sayang. Kita mendidik mereka tidak boleh rotan. Tetapi jika mereka salah, kita perlu memberi didikan kepada mereka dengan didikan yang lembut. Okey. Pada usia 7 ke 15 tahun pula, kita perlulah menekankan nilai disiplin supaya tegas mendidik mereka. Jika mereka tidak melaksanakan tanggungjawab seperti solat, okey, kita perlulah
pukul mereka, tetapi pukul itu pula sekadar untuk menggerunkan mereka sahaja. Kesannya, mereka akan lebih bertanggungjawab pada setiap suruhan pada usia 16 tahun dan ke atas. Inilah fasa remaja yang sangat memberontak dan susahnya dikawal. Okey, sebagai pendidik, perlulah kita mendidik mereka dengan berhemah. Seeloknya mendekati mereka dengan cara berkawan. Kita tidak boleh marah mereka, tetapi tegurlah mereka dengan sopan serta tunjuk ajar kepada mereka ke jalan yang benar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dengan dan harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah binti Nordin, pelajar ISMP Pendidikan Islam. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai perbandingan kriteria matlamat pendidikan barat, kebangsaan dan juga pendidikan Islam. Ianya mengenai tentang matlamat yang ingin dicapai oleh ketiga-tiga falsafah tersebut dari masyarakat dan individu. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan matlamat? Matlamat dalam erti kata adalah sesuatu perkara yang disasarkan untuk dicapai oleh sebab-sebab tertentu. Dengan mengetahui makna matlamat yang sebenarnya akan menjadikan falsafah pendidikan dapat membina matlamat yang mantap. Matlamat pendidikan Islam. Pendidikan Islam ialah pendidikan yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadis. Oleh itu, matlamat pendidikan tersebut hendaklah disesuaikan dengan kedua sumber tersebut. Matlamat pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan warga negara dan generasi yang baik serta melahirkan insan yang soleh yang tidak mengenal batas masa, mangsa, negara menuju kepada kerajaan Allah dan alam akhirat. Selain itu, matlamat ini adalah bagi membentuk individu yang akan bertindak sebagai khalifah. Pendidikan kebangsaan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun dikenali sebagai FPK, maka matlamatnya adalah untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial supaya menjadi warga negara Malaysia yang baik dan berguna. Dengan kata lain, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna serta menghayati ciri-ciri seperti percaya kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan sebagainya. Matlamat pendidikan barat. Aliran falsafah barat boleh dibahagikan kepada dua, iaitu aliran tradisional dan juga aliran moden. Aliran ini dibentuk oleh autoriti di luar dari seseorang individu. Mereka bebas memberi syarat ke arah mencapai matlamat. Matlamat aliran tradisional, perennialisme dan esensialisme adalah bertujuan menjadikan masyarakat dan warga negara yang baik yang dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan, kemakmuran dan keharmonian masyarakat dan negara. Manakala matlamat aliran moden yang terdiri daripada progresivisme dan rekonstruksionisme adalah untuk mencapai individu dan masyarakat yang berdaya saing dan mampu membawa perubahan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara.